Assalamualaikum, Cikgu Muhammad Farid bin Arifin. Nama saya Johari Sukni bin Buhari, nombor metrik 260615. Berserta dengan ahli kumpulan iaitu Puan Faridah, Muhammad Arif, Puan Wong Lehong serta Encik Muhammad Hazim. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan satu tugasan video bagi subjek GMGM 3013, hubungan manusia dalam pentadbiran. Okey, saya teruskan pengenalan. Bekerja dalam sebuah negara yang pesat, pembangunannya memberi impak kepada rakyat, terutamanya golongan pekerja. Cabaran yang hebat dihadapi oleh para pekerja untuk memenuhi kehendak organisasi bagi mencapai kecemerlangan. Konflik dan stres yang dihadapi oleh pekerja pada hari ini adalah antara masalah atau situasi yang berlaku dalam semua organisasi atau tempat kerja. Di Amerika Serikat, kajian Thomas dan Smith 1976 menjelaskan bahawa seorang pengurus menumpukan kira-kira 20% dari masa kerjanya bagi menyelesaikan konflik. Pengenalan dalam tugasan ini kami memilih untuk mengetengahkan isu pengurusan konflik dalam sesebuah organisasi awam iaitu sekolah. Konflik mudah berlaku dalam organisasi sekolah dan terdapat dalam pelbagai bentuk, iaitu dari perkara-perkara yang remeh hinggalah kepada perkara yang lebih kompleks. Sekolah merupakan sebuah institusi pendidikan yang bersifat dinamik, berhadapan dengan pelbagai masalah dan konflik. Masalah seperti ini harus diatasi agar suasana yang harmoni dalam organisasi dapat diwujudkan. Ini sekaligus akan memberikan kepuasan kepada pekerja dan majikan. Menurut Chaucer 1956, organisasi adalah campur tangan sosial atau peralatan yang dibangunkan oleh manusia untuk mencapai sesuatu yang ada kalanya tidak mustahil untuk dicapai. Campur tangan sosial adalah pergabungan pelbagai individu, pengetahuan, peralatan, pembentukan struktur dan sistem yang akan digunakan untuk mengendalikan perjalanan organisasi. Organisasi terdiri daripada sekurangnya seorang individu atau sekumpulan orang yang mencebur diri dalam sesuatu usaha yang sistematik dan berterusan bagi mencapai objektif serta matlamat yang ditetapkan. Menurut Cass dan Rosenzweig 1974, sesuatu organisasi yang terdiri dari komponen subsistem tujuan dan nilai, teknikal, pengurusan, psikososial dan subsistem struktur yang paling berkaitan dalam mencapai suatu objektif tertentu adalah penyumbang utama dalam berlakunya konflik. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah tidak adanya keselarasan dalam mendefinisikan konflik secara khusus. Thomas 1976. Simmel 1955 berpendapat konflik adalah the central form of interaction, kerana menurutnya interaksi adalah hubungan dan konflik juga adalah hubungan. Colbert dan Putnam 1992 pula berpendapat bahawa konflik wujud apabila berlaku perbezaan pandangan yang menimbulkan emosi atau perasaan yang tidak menyenangkan. Umum fenomena konflik boleh dilihat dari pelbagai sudut. Okey, setakat ini sahaja pembentangan tugasan video dan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada Cikgu Encik Muhammad Farid. Saya Muhammad Hazim bin Ibrahim, nombor metrik 266950. Pada petang ini saya akan membentangkan berkenaan dengan konflik yang berlaku dalam organisasi di sekolah. Konflik bermaksud perbezaan pendapat antara dua pihak yang membawa kepada percenggahan. Ia tercetus apabila seseorang itu mempunyai kemahuan dan pengharapan
yang sering bercanggah dengan kemahuan orang lain, sama ada majikan, rakan sekerja, keluarga sendiri atau individu yang lain yang perlu berurusan dengannya. Konflik adalah satu proses yang bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak lain telah menghambar atau akan menghambarkan satu kepentingan dirinya. Secara umumnya di sekolah, guru besar dan guru sekolah berkongsi pendapat bahawa konflik adalah sesuatu yang wujud secara semula jadi. Mereka berpendapat bahawa konflik adalah perkara negatif. Sesuatu yang dapat menarik perhatian ialah bahawa sesebuah organisasi itu tidak boleh lari daripada berhadapan dengan konflik kerana objektif, nilai dan keperluan ahlinya tidak selalunya sama. Dari sudut pandangan guru besar, konflik antara guru dengan guru paling kerap berlaku jika dibandingkan dengan konflik yang berlaku antara pentadbir dengan guru. Guru pula melihat konflik antara pentadbir dengan guru lebih kerap berlaku berbanding dengan konflik antara guru dengan guru. Namun begitu, kedua pihak guru besar dan guru sependapat bahawa konflik yang paling kurang berlaku ialah antara pentadbir dengan pentadbir. Perbezaan pandangan tidaklah menimbulkan kontroversi kerana sebagai persetujuan. Menyentuh tentang gaya pengurusan konflik, guru besar dan guru mengemukakan pandangan bahawa kes-kes konflik seperti yang terpendam, dirasai dan yang berlaku secara terang-terangan tidak begitu ketara di sekolah rendah. Namun, sebagai pentadbir beberapa kes konflik yang dinampak dapat dikesan oleh guru besar. Oleh itu, sebagai menyetujui pandangan, maka wajar bagi guru besar memahami punca dan tahap konflik di kalangan stafnya, justru mencari strategi bagi menyelesaikan suatu konflik yang timbul di kalangan ahli organisasinya adalah penting. Sekian, terima kasih. Selamat petang cikgu, nama saya Oleho, nombor menteri 266414. Kumpulan M dari Sibu. Hari ini saya ingin membentangkan tentang faktor dan jenis konflik. Konflik dalam sesebuah organisasi seperti di sekolah boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, persedaran tugas. Yang kedua, ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa dalam organisasi. Yang ketiga ialah kekurangan maklumat. Yang keempat ialah maklumat yang berbeza. Menurut studi akibat dari rasa kecewaan boleh membawa kepada sekurangnya 4 jenis konflik. Antara jenis konflik yang ada dalam sesebuah organisasi adalah seperti berikut. Yang pertama ialah konflik maklumat. Konflik ini wujud apabila seseorang atau kumpulan mengkehendaki hasil yang berbeza daripada yang lain. Penentangan ini adalah mengenai maklumat hendak dicapai. Yang kedua ialah konflik kognitif. Konflik ini berlaku apabila seseorang atau kumpulan berpegang kepada pendapat atau pandangan yang tidak konsisten dengan pihak lain. Konflik jenis ini sering berlaku dalam perdebatan politik. Yang ketiga ialah konflik afektif. Konflik ini wujud apabila emosi seseorang atau kumpulan tidak serasi dengan yang lain. Konflik seperti ini boleh dilihat dalam situasi dua individu yang tidak sehaluan. Yang terakhir ialah konflik kelakuan. Konflik jenis ini berlaku apabila seseorang atau kumpulan membuat sesuatu atau berkelakuan yang tidak dapat diterima oleh pihak lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farida binti Arif, nombor metrik 266543. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk dalam tugasan kami, iaitu tajuk yang keempat, iaitu strategi penyelesaian konflik dalam organisasi di sekolah. Terdapat 5 strategi yang disarankan oleh Muhammad Fuad Sa'dan tahun 2005, menyarankan 5 strategi yang digunakan untuk mencapai matlamat dan perpaduan dalam sesebuah organisasi.
Matlamat yang pertama iaitu strategi persaingan yang sering kali digunakan untuk mengalahkan pihak lawan untuk mewujudkan situasi menang kalah dalam kerana kedua-dua pihak berkonflik bersaing untuk mencapai matlamat masing-masing. Strategi yang kedua, strategi permuafakatan, iaitu kedua-dua pihak mencapai matlamat masing-masing dalam situasi menang-menang. Strategi yang ketiga ialah menggunakan teknik rundingan dan tawar-menawar yang mana memberi faedah kepada dua-dua pihak. Strategi yang keempat, strategi pengelakan, iaitu strategi ini isu-isu konflik dipendamkan dan tidak diendakan buat sementara waktu untuk mengumpul maklumat dan menganalisis masalah yang berlaku. Dan strategi yang kelima terakhir ialah strategi penyesuaian, bertujuan untuk memelihara perhubungan dan kedudukan untuk mendapatkan kerjasama dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Oleh kerana sekolah di Malaysia mempunyai ahli-ahli yang tidak terkecuali daripada menghadapi konflik, maka barisan guru besar disarankan untuk mempraktikkan beberapa pendekatan seperti matlamat dikongsi bersama, bertolak ansur, memperbanyakkan sumber, pertemuan secara bersemuka dan mengenal pasti taraf perbezaan staf untuk mengelakkan berlakunya sebarang konflik. Kesimpulannya, dalam sebuah organisasi menguruskan konflik memerlukan kesungguhan, kesabaran, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, ketekunan dan komitmen yang tinggi. Ini kerana setiap individu atau ahli organisasi mempunyai sikap, minat dan kepribadian yang berbeza. Sekian, itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.